Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan mengulang kaji pelajaran tahun 3 yang mana mungkin akan masuk dalam soalan peperiksaan UPKK. Okey. Kita tak pasti lagi format UPKK macam mana. Tak apa. Itu nanti akan diberitahu kemudian. Jadi untuk sementara ni kita ulang kaji saja dulu. Kita study je dulu. Okey, kalau murid-murid ingat, antara tajuk yang terkandung dalam tahun 3 punya pelajaran ialah adab menghidang makanan. Adab menghidang makanan ni antara tajuk yang kita belajar masa tahun 3. Jadi kita ulang kaji untuk hari ini. Baik. Lihat yang pertama, adab menghidang makanan. Apa dia adab-adab menghidang makanan? Mengelap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak. Dan sumbing. Sumbing tu yang ada macam biasanya dekat bucu-bucu pinggan tu atau mangkuk tu dia ada macam pecah sikit. Itu dipanggil sumbing. Okey, kemudian menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Seterusnya menyusun dengan kemas. Letak atas meja ke, susun elok-elok. Kemudian menyediakan peralatan yang cukup seperti sudu, garpu dan lain-lain. Air basuh tangan ke. Tengoklah kita hidangkan apa. Kalau kita hidangkan aiskrim, kenalah sediakan mangkuk dengan sudu. Kalau kita hidangkan nasi dengan lauk, kenalah ada pinggan, tempat basuh tangan. Okey. Seterusnya, faedah menyediakan makanan dengan betul. Adab ni bukan sengaja direka. Tetapi dengan beradab ini, kita dapat menerima ataupun melakukan beberapa faedah dengan melakukan adab menghidang makanan. Okey, yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Yang kedua, okey, yang kedua, tidak dihinggapi penyakit. Kita boleh mengelakkan daripada penyakit. Kemudian yang ketiga, seterusnya, menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Dapat jaga maruah kita kalau kita tuan rumah lah. Ketiga, tidak tercedera semasa makan. Keempat, memberi keselesaan kepada tetamu. Okey, seterusnya cara mengelakkan makanan tercemar. Okey, yang pertama, pastikan dapur bersih. Kedua, sumber makanan yang segar. Kita guna sumber makanan yang segar. Ketiga, gunakan alatan dapur yang dicuci. Guna yang barang dah cuci. Jangan ambil sudu yang tak cuci lagi. Pinggan tak cuci. Tak boleh. Kemudian tangan selalu dicuci. Tangan kita pun kena bersih. Gunakan kain lap yang bersih. Kalau kita lap pinggan apa, gunakan kain lap yang bersih. Jangan guna kain buruk. Kain buruk untuk benda-benda yang tak bersih lah. Untuk yang bersih kena kain lap yang kita dah basuh. Itu untuk kita khaskan untuk yang bersih saja. Okey, seterusnya akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Apa akibat dia? Pertama, makanan tercemar. Kemudian senang dihinggapi penyakit. Ketiga, tetamu tidak selesa. Empat, keselamatan dan kesihatan diri tidak terjamin. Terakhir, mengaibkan tuan rumah kerana tidak menghormati tetamu. Apa mengaibkan tu? Maksudnya nampaklah tuan rumah ni macam tak hormat tetamu, tak peka dengan kebersihan makanan. Itu perkara yang buruk ataupun akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Okey, baik. Jadi Ustaz harap murid-murid perlu hafal semua ni sikit je. Kalau tak lagi panjang huraian dia. Tapi sekurang-kurangnya hafal ni. Sekurang-kurangnya daripada semua ni hafal 4. Contohnya adab menghidang makanan ni hafal 4. Ini pun hafal 4. Faedah menyediakan makanan ni hafalkan 4. Cara mengelak makanan tercemar 4 juga.
Akibat tidak menjaga adab menghidang makanan pun hafal 4. Untuk menghafal, murid-murid boleh pendekkan perkataan. Contohnya, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak. Pun dah okey lah. Tapi sebenarnya nota ni dah pendek dah. Susah lah kalau nak pendekkan lagi. Okey, baik, itu sahaja pelajaran untuk hari ini, insya-Allah. Semoga kita mendapat keberkatan ilmu dan manfaat daripada ilmu-ilmu ni. Seterusnya boleh menjawab ujian yang akan datang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.